Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظماء سقاه الله من رهيق المختوم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri yang lepas kita dah sentuh beberapa hadis tentang solat jemaah, tentang solat musafir, iaitu solat jamak dan qasar. Dan kita sambung berkenaan dengan sedekatun tatawwu', sedekah sunat yang lain daripada zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka itu sadaqatan. Sedekah dalam ayat ini juga masuk zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan saya tak sentuh berkenaan dengan zakat, tetapi oleh kerana ayat ini ada berkaitan dengan zakat, maka perkara yang asas saya nak sebutkan tentang perbezaan antara zakat wajib dan juga zakat sunat, ataupun sedekah wajib dan sedekah sunat. Apabila disebutkan perkataan zakat, dia akan diiringi dengan as-salah. Bila kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut: aqimus salat wa tu'tunuz zakah wa ita'iz zakah. Aqimus salat, dirikan semayang dan keluarkan zakat. Semayang dan zakat disebut secara beriringan di dalam satu ayat. Mana-mana dalam surah Al-Quran dia disebut tanpa dipisahkan. Ini menunjukkan bahawasanya kepentingan dan kedudukan dia adalah hubungan dengan manusia. Salat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala zakat adalah hubungan kita sesama makhluk. Perkataan az-zakah diguna pakai di dalam masyarakat Arab jahiliyah. Kata as-salat diguna pakai dalam masyarakat jahiliyah, tetapi bukan dengan definisi syarak yang kita faham. Baik, salah satu zakat ini yang kita tahu mungkin hanya terbatas kepada zakat pendapatan, mungkin hanya terbatas kepada zakat perniagaan, mungkin terbatas kepada zakat simpanan. Sebenarnya dia ada lagi. Kalau sebut zakat ternakan, kita pun tak belah kambing pun, kita tak belah unta pun, kan?
Jadi perlu jugalah belajar kalau orang yang ada niat untuk memelihara bola kambing dan sebagainya, dia kena belajar bab tu. Baik, jadi perkataan az-zakat disebut secara beriringan setelah disebutkan perkataan as-salah. Allah mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan, ambil zakat. Maksudnya orang yang ada autoriti, dia berhak untuk mengambil zakat daripada orang yang wajib mengeluarkan zakat, kerana untuk menyucikan harta dia daripada dosa dan juga menyucikan harta dia daripada kekotoran. Dalam hadis disebutkan satu, nak cerita kata zakat ini satu perkara yang besar. Disebutkan dalam hadis ada satu golongan, satu puak dipanggil Uranah, Bani Uranah, yang datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka datang dalam keadaan berpenyakit. Fizikal mereka kelihatan tidak bermaya, kurus, kering, dan kelihatan mereka ini ditimpa penyakit. Lalu minta tolong kepada Nabi SAW. Lalu baginda memerintahkan pergi ke kandang unta, iaitu unta zakat, minum air kencing unta tu. Ini salah orang faham, nanti orang salah faham. Saya cerita dulu nas secara literal, secara zahir. Minum air kencing unta. Kemudian apabila mereka pergi ke kandang unta, unta itu adalah harta zakat. Unta itu adalah unta zakat, zakat unta. Lalu apa yang mereka buat? Mereka ikut perintah daripada Rasulullah. Minumlah air kencing unta tu. Ini dalam hadis Muslim. Minum air kencing unta, kemudian sembuh, on the spot sembuh, sihat, elok tubuh badan. Lalu apa yang mereka buat adalah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencuri unta tersebut. Curi unta saja tak apa, tapi unta ni adalah zakat. Unta ini adalah harta zakat. Mereka mencuri unta tersebut, larikan unta tersebut, dan mereka telah membunuh orang yang menjaga unta itu, amil zakat, kena bunuh. Ini panggil tak kenang budi. Dah mau bagi irsyad, bagi petunjuk, minum sembuh, kemudian mereka curi dan juga membunuh. Sampai khabar ini kepada Rasulullah. Lalu baginda memerintahkan supaya cari orang ni, cari puak yang mencuri harta zakat tersebut. Lalu mereka ditangkap. Apa tindakan yang telah diambil oleh Rasulullah adalah potong tangan, sebab kesalahan mereka buat begitu besar. Bukan semata mencuri, tetapi mencuri harta zakat. Ada satu contoh, satu institusi zakat, satu lembaga zakat, kemudian duit zakat harta orang ramai dalam tu yang memberikan licin habis, orang curi. Ini yang sama kesnya seperti yang berlaku kepada Uraniyun, satu puak, satu kabilah yang datang ke Madinah, yang curi harta tersebut. Nabi perintahkan supaya dipotong tangan, kemudian mereka ni dilempar di tengah padang pasir. Ini tak guna punya orang. Itu menunjukkan bahawasanya harta itu bukan sebarangan harta. Itu adalah harta orang ramai, hak asnaf yang berhak untuk mendapat harta tersebut. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Semua itu adalah asnaf-asnaf yang berhak mendapat harta zakat. Kamu curi hak dia, kamu ambil hak yang bukan hak kamu. Begitu juga orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dia dalam hadis yang disebutkan minum air kencing tu, jangan orang salah faham. Kadang, minta maaf cakaplah, kadang orang yang baca hadis tapi dia baca secara literal, dia terjemah sendiri, dia faham agama ikut kefahaman sendiri, ini bermasalah. Ada beberapa isu yang berlaku. Mutawif yang bawa jemaah umrah ni, jemaah umrah tak kira lah daripada syarikat mana, saya tak tahulah,
Dia bawa jemaah umrah, dia bawa pergi ladang unta, bawa pergi kandang unta, dia suruh minum air. Kata mujarab. Mujarab ada khasiat sebab ada hadis. Memang ada hadis. Hadis betul tapi kefahaman tak betul. Ada hadis, memang ada hadis. Jangan kita berdalilkan dengan ada hadis. Yang sepatutnya kita berdalilkan dengan apa? Faham hadis. Ada hadis tapi tak faham pun tak guna juga. Ada hadis tapi salah faham pun tak guna juga. Jadi mutawif ni yang tak ada ilmu. Sebab itu kita jangan cari yang nak pergi melakukan umrah, cari mutawif yang alim. Bukan mutawif yang famous ataupun company ni yang famous. Tak, kita akan cari mutawif yang ada ilmu. Alim tu bukan maksud dia ni beramal banyak, bukan. Alim itu bermaksud dia ilmu, kefahaman dia di dalam agama tu tinggi, faham hadis, faham Quran, faham sejarah, sirah Nabi dan sebagainya. Itu yang perlu. Dia bawa jemaah umrah sampai ke kandang unta, dia kata minum air unta. Bagus, ada khasiat. Sebab Nabi suruh minum air kencing unta. Adik isu ni dibincang panjang. Antaranya disebutkan dalam mazhab kita Syafi'i, air kencing adalah najis. Air kencing adalah najis, tidak boleh minum, haram. Habis yang Nabi suruh minum tu kenapa? Nabi suruh minum tu adalah khususiat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud khususiat? Keistimewaan saja, tak boleh dikiaskan dengan lain. Nabi beri itu adalah mukjizat Nabi untuk satu buah dipanggil Bani Uranah sahaja yang boleh minum. Ini kalau kita minum tak ada khasiat apa pun, penyakit lagi ada. Dan daripada hadis itu muncul pemahaman ulama ni berbeza dengan sebab satu hadis. Ini kita nak tunjuk besarnya akal ulama ni. Antaranya Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, mereka menilai air kencing unta tidak najis. Itu adalah mazhab lain. Tapi yang bermazhab Syafi'i, dia perlu tahu tak boleh minum air kencing walaupun ada hadis. Kerana hadis itu difaham dengan kefahaman yang lain, bukan difaham secara zahir ataupun literal. Jadi jangan sempitkan fikiran. Jangan terlalu berhujah dengan hadis. Kata apa, ini tak ada hadis, ini ada hadis, ini hadis dalil. Dalil ada, kita yang tak faham. Dalil wujud, tapi kita yang kata tak ada sebab kita tak faham macam mana nak mengambil dalil. Itu konsep yang digunakan pakai dalam ilmu lain, bukan hadis saja. Dia digunakan pakai dalam ilmu usul fiqh, ilmu yang tidak dipelajari oleh masyarakat awam, ilmu yang tidak dipelajari di masjid-masjid. Ilmu usul fiqh hanya dibelajar secara konsisten, sistematik, kena belajar, masuk kelas khusus. Tak akan dapat diperoleh di masjid dengan duduk dengan kuliah maghrib setengah jam, tak. Itu bukan cara orang faham agama. Habis kita duduk dalam majlis ilmu selama setengah jam ataupun 45 minit, itu untuk kita beramal saja. Untuk nak jadi ulama tak boleh duduk dalam kuliah maghrib. Dia kena belajar konsisten, masuk kelas dan sebagainya. Itu saya nak bagi tahu macam mana kita punya tahap kita. Baik, itu adalah sinopsis di sebalik hadis yang telah disebutkan di dalam Sahih Muslim berkenaan dengan irsyad, petunjuk daripada Nabi SAW kepada satu kaum ini supaya mereka minum air kencing unta tersebut, lalu mereka sembuh dengan sebab mukjizat Nabi SAW. Kita kalau minum tak sembuh, penyakit lagi ada. Dalam hadis berkenaan dengan sedekah sunat tatawwu', ini adalah sedekah sunat yang lain daripada zakat, yang lain daripada zakat. Dan kebanyakan orang disalah faham bab zakat pun banyak. Antaranya disebutkan bab zakat pendapatan. Ini saya sebut secara sepintas tadi. Nak bayar zakat hari-hari, dia tak mampu, dia tak cukup nisab, dia tak cukup. Tapi dia buat satu sistem, dia buat satu kaedah. Ini saya dah baca juga. Dia buat satu kaedah, cara mudah untuk bayar zakat, iaitu dengan zakat harian. Belajar di mana pun tak tahu. Nampak baik tapi salah kaedah. Memanglah baik, kita nak bersedekah, kita nak berikan kepada harta kita kepada orang lain, betul, itu adalah sahih, bagus.
tapi bukan atas nama zakat. Atas nama sedekah, ya. Tapi kalau atas nama zakat, tak boleh, sebab tak cukup syarat. Tidak ada zakat harian. Boleh zakat harian? Zakat tahunan. Habis yang potong gaji bulan-bulan, itu bahas bab lain. Tapi kalau dia nak kata dia bawa, dia keluarkan zakat harian sehari RM10 contoh, sebulan dah berapa lah, dia keluar sehari RM10 atas nama zakat harian. Tak ada kaedah dalam agama macam tu. Habis dia nak buat baik, takkan salah kot? Tak salah, kefahaman yang salah. Buat baik tak salah, tapi kefahaman kamu yang meletakkan itu adalah zakat, itu yang menjadi satu kesalahan. Habis itu apa dia? Sedekah, niat sedekah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, mana-mana orang Muslim, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, ayyuma muslim kasa musliman, mana-mana Muslim yang memberi pakai kepada orang lain, dihadiahkan baju, diberi pakaian kepada orang, sedekahkan pakaian, alal uryi, kerana orang tu tidak ada pakaian, kasahullahu min khudril jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala pakaikan dia dari pakaian daripada syurga. Itu fadilah, kelebihan yang pertama. Kemudian wa ayyuma muslimin at'ama musliman, mana-mana orang Muslim yang beri makan kepada orang Muslim yang lain, ala ju'in, kerana orang tu kelaparan, at'amahu Allah min thimaril jannah, Allah berikan dia makanan buah-buahan daripada syurga. Yang kedua. Yang ketiga, wa ayyuma muslimin saqa musliman, mana-mana orang yang memberi minum kepada orang lain, ala zama'in, kerana orang tu dahaga, saqahu Allah min rahiqil makhtum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri minum dia daripada rahiqil makhtum. Ini disebut dalam Quran, istilah rahiq al-makhtum. Rahiq ini adalah arak khamar yang bersih, al-makhtum yang mana ditempa ataupun diletakkan di dalam bekas yang khusus. Jangan peliklah, arak yang tak boleh itu adalah dunia. Baik, yang pertama, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang memberi pakaian kepada orang lain. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam satu ayat, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Maksud dia, jangan kamu berikan sesuatu yang buruk, jangan kamu berikan sesuatu yang busuk, jangan kamu berikan sesuatu yang koyak, sesuatu yang tak boleh makan. Tunfiquna fi, yang kamu infakkan benda tu. Walastum bi akhirihi, sedangkan kamu pun tak nak benda tu. Illa an tughmidu fi, kalau kamu diberikan kepada kamu, kamu pun tak nak benda tu, kecuali dengan pejam mata. Maksudnya terima pun tak ikhlas. Dia macam ni. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita daripada memberikan sesuatu yang tidak elok kepada orang lain. Kalau kita nak beri makanan, pastikan makanan itu kita pun sanggup makan. Jangan beri makanan yang tak habis baru nak bagi. Kalau orang meniaga pasar malam yang tak habis, ni daripada tak habis membazir ni, baik aku sedekah dekat masjid, baik aku sedekah dekat mana-mana tahfiz, bagi budak-budak makan, bagi jemaah masjid makan, daripada aku buang macam tu membazir. Nampak? Itu adalah tahap pemikiran orang kita. Rendahnya tahap pemikiran orang kita yang tak habis baru nak bagi. Susah kita nak jumpa. Kalau orang tu nak berniaga, dia masak lebih, dia niat siap-siap, kemudian dia bahagikan siap-siap. Satu bahagian untuk aku sedekahkan di masjid, satu bahagian untuk aku jual. Yang dia asingkan itu memang dia nak bagi daripada awal, bukan tak habis, bukan yang dia jual tak habis, tapi memang dia nak bagi. Ini orang yang berada pada kedudukan yang tinggi, makam tinggi, dia iman dia tinggi lah.
Selalu yang berlaku dalam masyarakat kita dah, daripada aku buang ni, baik bagi orang. Daripada tak habis ni, membazir ni, dia meniaga tak laku, orang tak datang, hujan orang tak datang pasal malam, dia meniaga tak habis, diberikan kepada orang. Silat-silat sampai dekat orang tu nak makan tak elok, basi. Ni ingat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wala tayammamul khabis. Jangan kamu berikan sesuatu yang buruk, yang tak elok, sama ada pakaian, makanan, minuman, buah-buahan, tak kisahlah apa pun. Jadi kita punya adat kebiasaan macam tu. Contoh seperti pakaian. Memanglah kita ni level orang awam ni biasa, iman kita tahap tu ya. Ada kita baru beli, kita nak bagi dekat orang, memang tak lah. Selalu kita bagi yang kita belum, ataupun yang kita tak muat lagi. Contoh pakaian, kita berikan kepada orang pakaian yang kita tak muat, ataupun kita tak pakai dah. Daripada buang ni baik bagi kat orang kan. Daripada buang baik bagi kat orang. Bagi tu bagus, tak ada masalah. Tapi sesuatu tu pastikan dia bukan bersifat khabis, buruk, koyak, tak elok. Ni tak, dia bagi kat orang makanan dah basi, baru nak bagi kat orang. Kalau bagi kepada dia, dia makan tak? Dia tak makan. Itu masuk walastum bi akhirih. Kamu pun tak sanggup nak ambil benda tu. Sebab itu apabila turun ayat saya sebut dah sebelum ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai satu kedudukan yang tinggi, kebajikan yang paling tinggi Allah sebutkan dengan bir. Allah tidak menggunakan istilah khair, tapi Allah menggunakan birra. Birra dengan khaira ni sama makna dia, iaitu baik. Tapi bila gunakan birra, maksudnya kedudukan baik yang level paling atas. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu berikan apa yang kamu suka. Bukan level kita ni. Bukan level kita nak bagi. Kita sayang benda tu, kita nak bagi kat orang kan? Tak. Kita punya sifir kita apa? Kita sayang, kita suka, kita simpan. Mana ada orang sayang satu-satu benda dia, ini pakaian yang paling dia suka, dia nak bagi kat orang. Tak. Ini benda yang paling dia suka, dia nak beri kepada orang. Memang tak. Tapi ada seorang sahabat Nabi ni, nama dia Abu Talha. Abu Talha ni bila turun ayat ni, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, saya adalah sebidang tanah, taklah besar sangat pun. Kebun kurma saya nak infakkan fi sabilillah. Itulah satu-satunya harta yang saya ada dan saya sayang. Tapi bila turun ayat ni, saya nak mencapai, saya nak apa yang Tuhan janji. Dia ada satu kebun kurma yang, kebun kurma ni strategik. Nabi suka masuk dia punya kebun dia, Nabi suka berteduh di bawah pokok-pokok kurma dalam kebun dia. Nabi suka minum air perigi yang ada dalam kebun dia. Jadi kata Nabi SAW, kamu ada saudara terdekat tak? Dia kata ada. Maka kata Rasulullah, berikan kepada saudara terdekat, maka itu lebih afdal. Maka di sini kaedah kita adalah, apabila nak bersedekah, sedekah mana yang paling afdal? Iaitu bersedekah kepada keluarga terdekat. Bersedekah kepada keluarga terdekat bermaksud bagi kepada anak isteri yang selain daripada nafkah wajib, selain daripada nafkah wajib. Berikan kepada ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Seorang anak wajib menafkahkan ayahnya jika ayahnya itu orang yang susah. Kalau seorang ayah itu adalah orang yang senang, maka gugur nafkah. Tapi nafkah kepada anak tidak akan gugur. Itu beza antara dua nafkah. Ada lagi kaum kerabat yang dekat, abang ataupun adik, anak saudara yang susah, ataupun sepupu sepapak dia yang susah, maka sedekah kepada mereka lebih aula daripada bersedekah kepada orang asing. Itu pun setelah, kalau dah habis dah, semua dah diberi, nak bagi pada orang lain, tak ada masalah. Itu kaedahnya adalah, apabila nak bersedekah, sedekah manakah yang lebih afdal? Iaitu kepada kaum kerabat yang terdekat. Bukan bermaksud tak boleh bagi dekat orang. Jangan kita faham, salah faham. Bukan tak boleh beri kepada orang lain, tetapi
poin dia adalah afdal dengan kurang afdal. Bila kata afdal ni pahala lebih, bukan afdal ni wajib, tak. Al-afdaliyatu la taqtadi wujub. Kaedahnya apabila disebut tentang afdalnya satu-satu amalan, dia tidak akan membawa kepada wajib, dia sunnat sahaja. Baik, dalam hadis yang saya bacakan tadi, mana-mana muslim yang berikan pakaian kepada orang yang memerlukan, kasallahu min khudril jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pakaikan dia pakaian daripada syurga. Itu adalah targhib, galakkan daripada Nabi SAW supaya kita ni rajin bersedekah, beri pakaian kepada orang, hadiahkan pakaian kepada orang. Nabi juga menerima hadiah. Nabi SAW, seperti mana yang kita maklum, baginda tidak boleh menerima zakat, baginda tidak makan harta zakat, dan juga keturunan baginda tidak boleh menerima harta zakat, kerana dia adalah ausakhin nas. Tak selayaknya bagi Rasulullah untuk menerima zakat, sebab zakat ni dianggap sebagai kotoran ataupun daki yang dicuci daripada harta orang. Maka sebab itulah dalam hadis yang sebutkan Riyadhus Salihin, cucu Nabi Hasan dan Husain ni menerima sedekah waktu kecil. Biasalah budak-budak kan, budak-budak bila orang bagi dia ambil lah. Kanak-kanak apabila diberikan kepada Hasan dan Husain itu sebiji apple, orang sedekahkan kepada cucu Nabi. Waktu itu masih kecil, jadi budak bukan tahu apa, dia makan lah. Makan, masuk dalam mulut, lalu Nabi keluarkan balik. Nabi kata kukhin, keluarkan ludah. Nabi korek. Nabi kata ini adalah sedekah yang tak layak dimakan dan juga diterima oleh keturunan aku. Ya, itu dibahas keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muttalib, ataupun senang keturunan Nabi tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Tetapi baginda menerima hadiah. Baginda menerima hadiah, orang berikan keldai yang berwarna putih, orang berikan pakaian kepada Nabi daripada Yaman. Satu pakaian diberikan kepada Rasulullah, maka Nabi ambil. Ni apa dia ni? Ini hadiah. Itu menunjukkan bahawasanya kita apabila kita nak berikan kepada orang, jaga kita punya istilah, jaga kita punya ucapan. Kadang-kadang ucapan kita itu mengecilkan hati orang lain. Contoh macam ni lah, saya kata ambillah ni sedekah, ambil sedekah, saya sedekah. Kalau orang cakap macam tu, saya kata apa? Ni saya pun boleh belilah. Ingat, hina teruk sangat ke saya nak terima sedekah? Nampak? Itu mengecilkan hati orang lain. Apa salahnya kalau kita tukarkan istilah, ambil. Dia istilah lain tapi maknanya sama. Apabila kita sebut hebah, apabila kita sebut hadiah, apabila kita sebut sedekah, maksudnya kita berikan hak kita kepada orang, kita berikan hak kita kepada orang lain. Cuma penggunaan kita tu mesti secara halus. Kalau saya katakan ini ambillah saya sedekah, apa agaknya orang tu rasa? Mesti dia rasa dia ni hina, dia ni orang yang paling teruk sekali lah, sampai macam tu sekali. Dan kalau kita menggunakan perkataan hadiah, itu lebih, orang kata apa, bagi saya lah, mungkin tuan-tuan rasa benda yang sama juga kan. Kalau kita menggunakan perkataan hadiah, dia lebih lembut lagi, dia tidak akan mengecilkan hati orang lain. Sebab tu Nabi SAW apabila diberikan kepada baginda, Nabi akan tanya dulu, ini apa dia? Sedekah ke apa? Orang kata hadiah. Hadiah okey. Kalau sedekah, sorry, saya tak makan sedekah, saya tak terima sedekah orang. Walaupun benda sama, konsepnya sama apa dia? Beri sesuatu yang kita milik kepada orang lain, tetapi perkataan itu kena jaga. Sebab mana tahu kita punya perkataan itu mengecilkan hati orang lain. Sebab itu jelas dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa amma sa'ila fala tanhar,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Lagi satu orang yang minta kepada kita. Orang yang minta duit ke, minta nak makan ke, jangan kira tuan-tuan. Terutamanya apabila orang minta makan. Kalau orang minta duit kepada kita, kita nak bagi tak nak bagi, itu terpulang pada kita lah. Tapi apabila orang nak minta makan, jangan siasat, jangan selidik apa bagi makan. Betul ke ni minta makan ni? Betul ke dia lapar ni? Tak payah soal, bagi makan. Tak ada kompromi, tak boleh. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, at-tu'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukul 'ani. Beri makan kepada orang yang lapar, beri makan kepada orang yang minta nak makan. Wa'udul marida, ziarahi orang sakit, wa fukul 'ani, bebaskan orang yang kena tawan. Jadi bab beri makan ni Allah sebut dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Beri makan kepada orang yang minta. Sebab itu apabila orang minta duit kepada kita, kita nak bagi tak nak bagi, itu kita punya halah, kita punya pasal. Tapi jangan sesekali kita menghina orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanha. Orang minta kepada kamu, jangan kamu hina, jangan kamu maki dia. Kalau nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah, selesai masalah. Jangan duk soal siasat panjang cerita, last sekali tak bagi pun. Budak tu minta duit, minta sedekah, kita dah tak nak bagi, kita soal siasat dia pula. Sampai pun jam-jam dia tunggu kan, berdiri lah tu dengar ceramah kita. Last sekali tak bagi pun, ataupun bagi RM1 ya. Jadi bab kita nak mengeluarkan sedekah ataupun nak infak fisabilillah ni memanglah berat, tak nafikan berat. Kalau kita ada RM100, mustahil lah kita akan sedekah 100. Satu-satunya yang duit kita ada RM1 ni je. Kita nak sedekah 100 ke? Taklah, RM1 lah. Tak mengapa, tak ada masalah. Kerana iman kita tak sama. Iman berbeza. Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar pun tak sama iman dia. Abu Bakar diberikan keseluruhan, Umar dia tak mampu berikan keseluruhan, tapi diberikan sebahagian daripada harta yang dimiliki. Itu menunjukkan bahawasanya tahap orang, iman orang ni tak sama. Jadi fadilat yang pertama adalah memberi pakaian kepada orang lain. Beri pakaian tu agak-agaklah kita berikan kepada orang lain pakaian yang elok. Kelebihan dia, fadilat dia, Allah pakaikan kita pakaian daripada syurga. Yang kedua, wa ayyuma muslimin at'ama musliman. Fadilat, kelebihan kita beri makan. Beri makan ni dalam erti kata yang lain, yang senang, simple, belanja orang lah, kita bayar. Tak semestinya kita kena bawa makanan kita bagi kepada, tak. Konsep yang paling senang untuk dapat kelebihan yang Allah sebut, yang Nabi sebut, at'amahu Allah min thimaril jannah, Allah berikan dia buah-buahan daripada syurga, itu senang saja adalah kita bayar. Kita makan, kita belanja orang. Janganlah time nak bayar tu kita sakit perut pula. Ni banyak kan, makan banyak ni kan, kawan-kawan kan, time semua orang nak bangun, nak bayar, sekejap pergi tandas sekejap. Pergi tandas, lama bukan main, dah selesai orang dah selesai bayar baru dia keluar. Kalau keluar dengan kawan-kawan, kena tengok lah, kena cari orang macam ni. Kadang-kadang ramai, ada juga orang macam ni kan, time nak bayar mesti dia pergi tandas. Time nak bayar sakit perut. Kelebihan, walaupun kita berikan makanan itu sebesar syaqqut tamrah. Dalam hadis Aisyah, apa macam mana? Seorang wanita datang bertemu dengan Aisyah. Dia ketuk pintu rumah Nabi. Nabi tak ada di rumah. Dia minta makan. Tolonglah, saya lapar ni. Dia bawa anak kecil. Jadi Aisyah cari dekat dapur, tak ada makanan nak bagi. Yang tinggal adalah sebiji kurma. Ini last
Bukan sorok makanan, tak. Memang tak ada. Dapur tak berasap lama dah rumah Nabi. Yang ada hanyalah sebiji kurma. Apa yang Aisyah buat, berikan kepada wanita tersebut, dan wanita itu pun bahagi dua. Sebiji itu potong dua. Dia separuh, anak dia separuh. Miskin sungguh, tak ada makanan. Anak dia dah makan dah. Yang wanita tersebut, ibu tersebut, baru nak masuk ke dalam mulut, anak minta. Jadi dah makan dah separuh kan. Jadi mak ni biar tak makan, minta apa, janji nak makan. Itu naluri ibu. Naluri ibu dan ayah, anak jangan tak makan. Biar mak ayah tak makan pun tak apa. Jadi oleh kerana ibu ni, naluri seorang ibu ni, bila anak minta tu, bagi je. Bagi. Lalu perbuatan itu dilihat oleh Aisyah. Aisyah tengok dalam keadaan sedih lah kan. Sedih. Baliknya Rasulullah, Nabi, Aisyah pun ceritakan kepada Rasulullah apa yang berlaku. Lalu kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyaqqit tamrah. Syaqqit tamrah ini maksudnya apa? Sebiji kurma dibahagi dua, sebelah tu dipanggil syaqqit tamrah. Dengan sepotong kurma itu boleh menyelamatkan daripada api neraka. Jadi dengan sebab wanita tersebut berikan sepotong kurma itu, maka Nabi SAW mengatakan dia selamat daripada api neraka, kerana dia beri makan kepada orang. Jadi bila kita tak macam tu. Apabila kita nak makan, makanan ni ada untuk kita, orang minta, ni aku punya, aku pun nak makan juga. Itu biasalah, tak nafi, semua orang macam tu. Cuma nak sampai kepada level itu dia lain. At'amahu Allah min simari jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia makanan daripada syurga. Kalau kita tengok makanan daripada syurga ni, disebutkan dalam ayat, terutamanya dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau tuan-tuan nak tengok tentang makanan-makanan syurga, minuman-minuman dalam syurga, apa jenis dia, apa kelebihan dan juga nikmat dalam syurga, baca tafsir surah Al-Waqi'ah. Baca tafsir surah Al-Waqi'ah. Keadaan orang yang duduk dalam syurga ni, apa makanan dia. Keadaan orang dalam neraka, apa makanan dia. Dan juga mana-mana Muslim yang terakhir yang beri minum kepada orang Muslim kerana kehausan, Allah beri minum dia daripada rahiqil makhtum. Kisah disebutkan dalam Sahih Muslim, seorang lelaki yang tak pernah melakukan amal ibadat, sentiasa buat jahat. Tapi bila dia tengok seekor anjing sedang menjilat tanah yang lembap, anjing tu kehausan. Apa yang dia buat adalah dia cari, dia turun dalam perigi, dia cedok air, dia beri minum kepada anjing tu sampai anjing tu puas, kenyang anjing tu. Sedangkan dia ni adalah orang yang melakukan maksiat. Lalu lelaki tersebut masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada dalam diri dia ar-rifqu bil haywan, kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia saja, tapi ada sifat belas kasihan, rahmat kepada binatang juga adalah asbab untuk dimasukkan dalam syurga. Ini bukti bahawasanya tidak ada seorang yang masuk syurga dengan semata-mata amal dia buat, kecuali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya rasa sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.